Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2,810 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 11 Mei 2022 yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 29,210 dos iaitu 68.1%. Perangkaan itu dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga memaklumkan 1,294 dos kedua vaksin telah diberikan kepada kumpulan umur tersebut yang membawa jumlah keseluruhan kepada 7,290 dos iaitu 17%. Pemberian vaksin kepada kanak-kanak terbukti dapat memberikan perlindungan daripada kesan-kesan buruk COVID-19 termasuk multisystem inflammatory syndrome in children yang boleh menyebabkan komplikasi kepada pemulihan bagi kanak-kanak. Dalam pada itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah 67.6%. Banyak 250 kes baru telah dilaporkan, iaitu 246 kes hasil ujian ART dan 4 kes adalah dari 338 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 143,866 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes dikategorikan dalam kategori 5. Yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU, manakala 2 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 112 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 142,173 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,474 kes. Itu 23 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,451 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Islam sebagai agama rasmi negara tidak setakat simbolik, malah menjadi amalan dan mencorakkan kehidupan khasnya yang menganut, mengamalkan dan mendukungnya sebagai agama rasmi negara. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, menyatakan perkara tersebut semasa mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara dan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan tahun 1444 Hijrah. Mesyuarat berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Karena itulah pengaruh amalan dan kesan keresmiannya itu sangat ketara di negara kita yang meskipun bersaiz kecil, namun saya selalu menyebut negara kita bersaiz kecil seampap jari, namun tetap comel dan manis menawan. Di dalamnya kita sekalian, rakyat dan penduduknya yang beragama Islam dan bukan Islam sama berkehidupan aman dan selamat di bawah pemerintahan beraja yang adil saksama, bijaksana dan berwawasan. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Laila Pengiran Muda Abdul Kahar yang dipertua Adat Istiadat Negara. Agenda mesyuarat membincangkan format sambutan, pengisian atur cara, tema sambutan, tarikh dan tempat mengadakan majlis serta perkara-perkara yang berhubung kait. Majlis doa kesyukuran bagi meraikan kepulangan 6 anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dan seorang pegawai dari Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB yang menyertai Pasukan Pemantauan Antarabangsa ke-17 dan 4 pegawai ABDB yang menyertai Independent Decommissioning Body Verification, Monitoring and Assistance ke-3 di Mindanao, Republik Filipina. Majlis berlangsung kemarin di Surau At-Tifaq, Balkah Garrison.
Hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil dan cenderamata. Juga hadir Major Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Bulhasan, Pemerintah ABDB. Sementara itu, pasukan pemantau antarabangsa Mindanao Negara Brunei Darussalam ke-17 dan anggota misi independen di Commissioning Body Verification, Monitoring and Assistance Team yang ketiga telah selamat pulang ke negara ini April lalu setelah menamatkan misi kerja di Mindanao, Republik Filipina. Juga diadakan kemarin majlis perbarisan bagi kepulangan pasukan dan anggota misi berkenaan. Hadir Brigadier Jeneral Udara Haji Ali Rupendi bin Haji Perudin, Pemerintah Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Pasukan Pemantau Antarabangsa Mindanao Negara Brunei Darussalam ke-17 diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Fakaruddin Zuraidi bin Haji Ramli dan anggota misi independen di Commissioning Body Verification, Monitoring and Assistance Team ketiga diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Saleh bin Haji Ismail. Sempena sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa 2022, Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis tahlil, doa selamat dan meraikan saudara baru di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Saudara-saudara baru yang diraikan juga menerima cenderamata di majlis ini. Negara Brunei Darussalam dan Perancis menjalin hubungan dua hala yang baik dan menerokai peluang kerjasama dalam pelbagai bidang. Persahabatan antara kedua-dua negara sentiasa diperkukuhkan baik di peringkat antarabangsa maupun serantau. Persahabatan tersebut diperkukuhkan lagi dengan lawatan rasmi Tuan Yang Terutama Matthew Donald, Presiden Jawatankuasa Asia Tenggara Perancis bersama rombongan ke negara ini. Tuan Yang Terutama berada di negara ini selama 3 hari. Kemarin perjumpaan Tuan Yang Terutama dan rombongan dengan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga, berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Tuan Yang Terutama dan rombongan juga mengadakan perjumpaan dengan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perjumpaan diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perjumpaan Tuan Yang Terutama dan rombongan dengan Yang Berhormat Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara, juga berlangsung di Pejabat Peguam Negara. Tuan Yang Terutama dan rombongan juga mengadakan perjumpaan dengan Dayang Hajah Mardiana binti Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Perjumpaan-perjumpaan tersebut merupakan landasan bagi kedua-dua pihak untuk bertukar-tukar pandangan dalam pelbagai hala. Sempena sambutan Hari Bomba, Jabatan Bomba dan Penyelamat mengadakan majlis membaca surah Yasin, Ratib Al-Atas dan doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Brakas. Hadir Awang Muhammad Amir Hairil bin Awang Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Lebih 74 pegawai dan anggota menghadiri majlis berkenaan. Juga hadir Awang Lim Hock Guan, Pemangku Pengarah Bomba dan Penyelamat.
Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan Society for Community Outreach and Trading SCOT menerima anugerah kepimpinan pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan ASEAN RDPE ke-5. Anugerah merupakan aktiviti rutin Dewi tahunan bagi Mesyuarat Pegawai Kanan Pembangunan Luar Bandar dan Pembasmian Kemiskinan di bawah rangka kerja Pelan Tindakan Luar Bandar Pembangunan dan Pembasmian Kemiskinan. Majlis penyampaian trofi dan e-sijil diadakan secara maya kemarin. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Dayang Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib menerima anugerah bagi kategori sektor swasta dan Society for Community Outreach and Training SCOT bagi kategori NGO. Para penerima anugerah dari setiap negara ahli ASEAN juga berpeluang membentangkan peranan, pencapaian dan sumbangan mereka kepada komuniti melalui siaran video. Dengan tema mempercepatkan pemulihan dan memperkukuh daya tahan ASEAN untuk pembangunan luar bandar mampan dan pembasmian kemiskinan, majlis yang dihoskan oleh Republik Filipina melalui Suruhanjaya Anti Kemiskinan Kebangsaan selaku pengerusi Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN RDPE juga dihadiri negara-negara ahli ASEAN yang bertanggungjawab bagi hal ehwal pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan. Skim Persaraan Kebangsaan SPK akan menggantikan skim TAP dan SCP. Melaluinya caruman akan dibahagikan kepada caruman ahli dan caruman daripada majikan. Pemangku Timbalan Pengarah Urusan TAP menjelaskan, caruman daripada gaji ahli akan disimpan ke dalam akaun ahli dengan ahli boleh membuat pengeluaran daripada akaun tersebut sebelum bersara. Manakala caruman daripada majikan pula akan dikumpulkan dan disimpan dalam akaun persaraan. Jelasnya lagi, akaun persaraan akan digunakan untuk pembayaran annuiti kepada ahli yang mencapai umur 60 tahun selama sepanjang hayat bagi yang memenuhi syarat. Skim SPK juga boleh memberikan annuiti selama sepanjang hayat bagi yang memenuhi syarat. Ahli boleh membuat pengeluaran daripada akaun ahli bagi keperluan sebelum bersara. Jenis-jenis pengeluaran adalah pengeluaran 30% dari akaun ahli semasa ahli berumur 45 tahun, 50, 55 tahun tanpa sebarang persyaratan tambahan. Ahli boleh membuat pengeluaran pertama pada umur 45 tahun. Pengeluaran kedua pada umur 50 tahun dan seterusnya pengeluaran ketiga pada umur 55 tahun. 30% bagi setiap kali pengeluaran. Orang ramai yang ingin mengetahui mengenai skim persaraan kebangsaan bolehlah melayari laman sesawang TAP www.tap.com.bn atau email us@tap.com.bn atau hubungi pusat panggilan TAP 2382-929 semasa waktu bekerja. Pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka bagi pelajar-pelajar dan murid-murid di sekolah-sekolah Arab dan Ugama seluruh negara akan bermula esok. Sehubungan itu, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan majlis bacaan surah Yasin serta doa selamat. Majlis disertai oleh warga Jabatan Pengajian Islam, warga Kementerian Pendidikan, tenaga pengajar sekolah-sekolah Arab dan Ugama dan ibu bapa atau penjaga pelajar seluruh negara secara maya kemarin. Lebih 42,800 pelajar sekolah Arab dan sekolah Ugama akan mula mengikuti pembelajaran Ugama secara bersemuka bagi semua peringkat termasuk pelajar-pelajar berumur 7 hingga 12 tahun tanpa mengira status vaksinasi mereka yang mengikuti pembelajaran di peringkat rendah dari tahun 5 hingga Prayu 2 bagi sekolah-sekolah Arab dan dari darjah pra hingga darjah 6 bagi sekolah-sekolah Ugama. Dalam pada itu, Jabatan Pengajian Islam dan pihak sekolah di Persekolahan Ugama dan Arab
akan melaksanakan pelbagai program kembali ke sekolah bagi mengalu-alukan kehadiran murid-murid ke sekolah. Program seumpamanya juga diharap dapat membiasakan semula murid-murid dengan kehadiran ke sekolah. Pelaksanaan aktiviti ini akan mengambil kira SOP sedia ada dan diharapkan dapat membiasakan murid-murid sebelum belajar sepenuhnya secara fizikal di bilik-bilik darjah. Dan mungkin ada tambahan daripada persekolahan Arab mengenai dengan persiapan yang akan dilakukan. Bagi sekolah-sekolah Arab, oleh kerana pelajar sanah 5 dan 6 ini baru bersemuka secara fizikal, jadi minggu ta'aruf juga akan diadakan, minggu suai kenal. Kemudian ada diisikan dengan program motivasi dan kaunseling. Di samping itu, seperti yang saya katakan tadi, taklimat-taklimat kesihatan, SOP dan gadis-gadis panduan akan diberikan kepada para pelajar. Berita sukan. Tamasya Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-31 di Vietnam secara rasminya membuka tirainya malam tadi. Upacara pembukaan rasmi penuh gilang gemilang itu berlangsung di Stadium Maidin, Hanoi. Selepas hampir 6 bulan tertangguh berikutan penularan COVID-19, Tamasya Sukan terunggul di Asia Tenggara itu akhirnya membuka tirainya malam tadi. Sepanjang Tamasya Sukan yang berlangsung sehingga 23 hari bulan ini, 526 acara dari 40 sukan dipertandingkan, melibatkan 5,467 atlet dari negara Brunei Darussalam, Kemboja, Timur Leste, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan tuan rumah Vietnam. Bagi edisi kali ini, negara Brunei Darussalam menghantar kontingen seramai 39 orang, terdiri daripada 23 atlet dan 16 pegawai termasuk chef dimission, urus setia, pengurus pasukan, jurulatih dan pegawai perubatan. Atlet dan pasukan negara akan menyertai sebanyak 4 acara sukan iaitu e-sports, karate do, pencak silat dan wushu.